Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu ingin membincangkan mengenai bahagian geografi fizikal, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, hidupan liar di Malaysia. Kita akan pergi ke tajuk bab 3, iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Apa yang kita akan pelajari pada bahagian tajuk ini? Mengenal pasti faktor persekitaran fizikal mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menhuraikan faktor bentuk muka bumi, saliran tanah dan iklim mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menganalisis pengaruh bentuk muka bumi, saliran dan tanah terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, sebentar lalu kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran fizikal. 1. Bentuk muka bumi. 2. Saliran. 3. Tanah. 4. Iklim. Ini semua adalah 4 elemen persekitaran fizikal. Kedua, kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dan ketiga, kita akan lihat mengenai pengaruh iklim terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di iklim gurun panah, iklim monsun tropika, iklim Laurentia, iklim Siberia. Ada 4 iklim kita akan lihat. Iklim-iklim ini awak sudah belajar masa tingkatan 2. Faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Iklim, tanah, saliran dan bentuk muka bumi. 4 elemen ini mempengaruhi faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Faktor pertama, iklim. Apa itu iklim? Jika anda dilihat pada paparan yang dipaparkan ini, iklim merujuk kepada kombinasi beberapa elemen seperti suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara, cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Contohnya negara kita 12 jam siang, 12 jam malam. Tempat-tempat lain, di negara-negara lain, waktunya tidak sama. Seperti awak belajar di tingkatan 2, cuba imbas kembali. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi merujuk kepada kepelbagaian ciri ketinggian sesuatu permukaan daratan diukur dari arah laut. Awak ada juga belajar di tingkatan 2 dulu, ingat tak? Ada bentuk muka bumi seperti pinggir laut, tanah pamah, tanah tinggi. Apa satu lagi? Cuba ingatkan kembali. Cuba ingat. Okey, saliran. Saliran merujuk kepada ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Saliran, apa tu? Inilah faktor yang ketiga tadi, yang keempat tadi. Saliran. Okey. Apa ni saliran ni? Nampak tak? Nampak tak? Dia besarkan ni. Sungai, Masa tingkatan 2 dulu awak belajar bentuk muka bumi, tanah tinggi, tanah pamah, saliran
dan pinggir laut. Okey. Yang keempat, di sini merujuk kepada tanah. Tanah ialah satu lapisan atas permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Empat elemen ini iaitu iklim, bentuk muka bumi, saliran dan tanah. Kita akan belajar nanti. Okey, seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dipengaruhi oleh pelbagai faktor bentuk muka bumi, saliran, iklim dan tanah. Apa itu tanah? Ingat tak? Aduh. Ini dia, tanah. Ingat, tanah merujuk kepada lapisan atas permukaan bumi. Ingat tu. Tanah lain, tanah merupakan lapisan atas permukaan bumi. Okey. Ingat Cikgu dah ajar masa tingkatan 2 dulu. Okey. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi terdiri daripada 3 jenis, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut. Setiap bentuk muka bumi ini dilitupi oleh tumbuh-tumbuhan semula jadi serta didiami oleh hidupan liar yang berbeza. Apa itu hidupan liar yang berbeza? Hidupan liar ni bukan lembu, bukan kambing. Dia merujuk kepada hidupan yang berada dalam hutan. Harimau, gajah, monyet dan sebagainya. Okey. Tanah pamah. Tanah pamah merupakan kawasan tanah pamah di Malaysia dan Amazon di Brazil. Amazon itu di Brazil, ditutupi hutan hujan tropika. Ini kita akan belajar apa itu hutan hujan tropika, bagaimana bentuk dia, apa binatang-binatang yang ada, nanti kita akan belajar sini. Okey, di Malaysia terdapat pokok merati, jelutung, cengar, merbau, seraya. Manakala di Amazon terdapat pokok wimba, Brazilian, mahogany, lampuna, ficus dan getah. Tanah pamah di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India, Bangladesh dilitupi oleh hutan monsun tropika. Tadi kita hutan hujan tropika. Sama dengan Amazon kan? Yang Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India, Bangladesh ni hutan monsun tropika. Nampak tak? Pokok-pokok dia orang jati, cedana, piangkado, dama, mahogany, teak dan sal. Okey, tanah pamah di tasik Great St. Lawrence, Kanada pula dilitupi oleh hutan hujan conifer. Ini hutan jenis yang berlainan pula ya. Okey. Kawasan hutan pamah yang luas mempunyai banyak sumber makanan yang menjadi habitat semula jadi seperti hidupan liar. Di Malaysia terdapat hidupan liar seperti gajah, harimau, badak sumbu. Mesti ramai orang tak ingat macam mana badak sumbu bentuk je kan. Harimau awak ingat, gajah awak ingat, sentiasa ada. Badak sumbu mesti awak tak ingat. Okey. Spesies monyet, arnab, rusa, musang. Musang ni kalau berkatang kita ni biasa kita lihat lah ya. Okey. Terdapat hidupan liar seperti puma, jaguar, anaconda dan ikan piranha. Di mana tu? Di Amazon. Puma, jaguar, anaconda, ikan piranha di Amazon. Okey. Contoh tanah pamah utama di dunia. Dataran Siberia Barat, Dataran Manchuria, Lembangan Kongo, Lembangan Ganges, Brahmaputra, Lembangan Morel. Ini hutan conifer di Kanada. Tengok gambar ni. Mana? Pokok dia sama tak dengan pokok hutan kita? Tak sama kan? Ya, nampak elok-elok. Tengok. Dia tirus ke atas. Okey. Pada pendapat anda, kenapa pokok ini macam ni?
Tiru lurus macam pokok Christmas macam ni. Cuba fikir. Kat mana dia tulis tadi? Cuba tengok. Kanada. Cuba bayangkan, kalau pokok dia hampir sama macam pokok kita, yang rainbow tu, tiba-tiba saji. Runtuh tak pokok tu? Agak-agak. Kalau pokok macam ni, kalau saji agak-agaknya, dia masih utuh ke tak utuh? Ataupun kekal ke tak kekal? Cuba bayangkan. Okey, tak apa, teruskan. Sambil bayangkan. Okey, kawasan tanah tinggi merujuk kepada kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari arah laut. Apa-apa ketinggian kita ukur daripada arah laut. Okey, di kawasan tanah tinggi, tumbuh-tumbuhan akan berbeza mengikut ketinggian, terutamanya selepas ketinggian melebihi 1,200 meter dari arah laut. Terdiri daripada pokok bantuk. Pokok bantuk ialah pokok yang kecil-kecil, yang renek. Okey, seperti oak, laurel, palma, paku pakis, lumut, kulapai. Hidupan liar di kawasan tanah tinggi adalah seperti kambing gurun, tupai, serigala dan ilama. Okey. Kita sekarang ni kita tengok perbandingan antara tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran kroker dan banjaran Himalaya. Banjaran kroker kat mana? Kat mana agak awak banjaran kroker ni? Kat mana banjaran kroker? Ingat kat mana awak banjaran kroker? Awak dah belajar ni form 2 dulu ni. Banjaran Himalaya kat mana? Tak apa, kita tengok. Sambil tu awak fikir, mana ke banjaran kroker ni? Nama pelik kan? Kalau awak tak ingat yang ni, cuba imbas kembali pembelajaran tingkatan 2 dulu. Okey, banjaran kroker, tumbuhan semula jadi, ada pokok rhododendrons, okey, lumut, kulapai, paku pakis, periuk kera, orkid dan halia liar. Banjaran Himalaya pula, barberry, lumut, kulapai, beech, cedar, Himalayan pine, juniper. Okey. Hidupan di banjaran kroker, tupai tanah, submit red, whitehead, beruang matahari, katak pokok kinabalu, leopard cat, binturong. Agak-agak nama katak pokok kinabalu, binturong ni, awak dah tahu dah agak-agak kat mana banjaran kroker berada. Cuba fikir. Okey, hidupan di banjaran Himalaya pula seperti Eurasian brown bear, beruang ni. Okey, Asiatic brown bear, Himalayan serow, snow leopard. Leopard ni tak silap 5 bintang ni. Okey, rhesus monkey, Eurasian kingfisher, ya. Okey, kita tengok pokok ke bawah dia. Lumut. Kalau awak tak tahu lumut ni apa ni, senang je. Nampak tak? Ni lumut. Lumut ni, awak pergi dekat longkang kat sekolah-sekolah awak ataupun longkang mana-mana, awak akan nampak lah lumut macam ni. Biasanya kawasan tu ada yang bentuk hijau macam ni. Okey, itu berlumut. Okey, ini kucing ke? Tengok muka. Agak-agak kucing ke ni? Kucing ke? Tengok. Apa yang agak awak? Kita tengok apa nama dia. Lah, beruang rupanya, bukan kucing. Okey. Gurau-gurau jangan marah. Okey, terusnya kita tengok kawasan pinggir laut. Kawasan pinggir laut adalah seperti pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur, paya air masing. Pinggir laut ni awak dah belajar masa form 2 dulu, form 1 tingkatan 1 sebenarnya. Awak dah belajar mengenai ada benteng pasir, pulau, gerbang laut, batu tunggu dan sebagainya. Boleh rujuk buku geografi tingkatan 1. Tak payah beli, awak download saja dalam internet sekarang ni. Okey. Terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut seperti semat, samum, bitago laut, jemalan laut, mengkuang laut, pokok bakau, pokok kelapa, pokok menjala seperti tapak kuda. Pinggir laut sesuai untuk hidupan liar seperti ular, siput, ketan, anjing laut dan uman-uman. Tahu tak apa dia uman-uman? Yang
dia ada kaki banyak-banyak sikit, dia masuk dalam cekerang tu. Awak pergi tepi pantai ada nampak lah umang-umang. Okey. Kawasan hutan pantai di negara yang terpilih. Okey, saya tengok di negara tepi mana, negara apa ni? Malaysia pertama, kemudian Thailand, Indonesia, Australia dan Amerika Syarikat. Pertama sekali kita tengok Malaysia. Contoh lokasi hutan pantai Pulau Rumbia, Pulau Tioman, Pulau Redan, Thailand, Pantai Prae, Koh Samui, Pulau Phi, Indonesia, Pulau Raja Ampat, Kepulauan Bangga Selatan, Pantai Barat Sumatera, Australia, Pantai Whitehaven, Teluk Wigglas, Amerika Syarikat, Pantai Coast Guard, Teluk Haunuma. Okey, cikgu kalau tengok pantai ni memang suka. Ni gambar ni macam nak gambar dalam YouTube ni. Koh Samui Thailand ni. Macam gambar dalam YouTube je. Okey. Ini Teluk Hanuma, Pulau Hawaii. Oh, Pulau Hawaii ni kalau awak tengok cerita-cerita Mak Saleh, cerita-cerita Inggeris, banyak ni Pulau Hawaii ni. Jadikan sebagai satu satu tempat untuk cerita ataupun buat movie . Okey. Ini umang-umang tadi ni. Nampak tak? Ni kulit kerang, kulit siput ke, dia masuk dalam tu, dia akan jadikan buat sarang. Ini umang-umang. Okey. Ini apa ni? Kucing ke? Tengok betul kucing ke apa ni? Tengok. Jelas tak gambar? Jelas kan? Okey. Tengok. Betul ke buat cakap kucing? Tengok. Anjing laut. Anjing laut, okey. Seterusnya Pulau Tioman, Pahang. Ini gambar dia. Okey, saliran. Apa itu saliran? Saliran seperti sungai, tasik, kebiasaannya mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Saliran terbagi kepada dua jenis, iaitu saliran baik dan saliran buruk. Apa pula saliran baik, saliran buruk ni cikgu? Mesti awak tanya kan. Saliran baik, saliran buruk. Apa dia tu? Ni bawah, sabar. Okey. Saliran baik. Kawasan bersaliran baik merujuk kepada kawasan yang tidak bertakun air. Apa maksud cikgu yang kawasan tidak bertakun air? Kawasan tidak bertakun air ni apa dia? Okey. Seperti sungai lah, air, laluan air bergerak, itu air tak bertakung. Macam ni, senang cerita, awak ambil satu gelas, awak masukkan air dalam gelas. Air dalam gelas tu boleh keluar tak? Boleh keluar, tak boleh kan? Awak buka paip, air keluar tak? Keluar kan? Yang macam tu ialah bersaliran baik. Yang awak buka kepala paip tu, air boleh bergerak macam tu. Itu. Yang dalam gelas tu bersaliran buruk sebab tak boleh gerakkan mana. Okey, seterusnya kita bincang lagi. Kawasan ini terdapat di kawasan bentuk muka bumi beralun, cerung bukit dan tanah pamah. Kawasan bersaliran baik dan tidak bertakun air merupakan kawasan yang subur dan dilitupi oleh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti yang terdapat di kawasan hutan tropika, hutan monsun tropika, hutan konifer dan hutan Mediterranean. Bentuk muka bumi yang bersaliran baik dihuni oleh pelbagai spesies hidupan liar seperti rusa, kijang, mus, badak sumbu, harimau dan gajah. Ini adalah binatang-binatang yang ada contohnya. Sekarang, kawasan yang bersaliran buruk. Apa pula kawasan yang bersaliran buruk ni? Tadi bersaliran baik, ni bersaliran buruk. Kawasan bersaliran buruk merujuk kepada kawasan terdahan rendah yang tiasa bertakun air. Air tu tak boleh bergerak, tak boleh habis bergerak, tak boleh. Dia bertakun kat situ banyak. Macam paya lah senang cerita. Okey. Kawasan bertakun air ni membentuk kawasan paya air tawar. Kita cakap tadi paya. Okey. Manakala kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya air masing. Kawasan ini sinonim dengan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan air sepanjang masa. Pokok bakau seperti pokok bakau, pokok nipah, pokok mengkuan,
Kawasan bersaliran buruk ini amat sesuai untuk hidupan lias yang sinonim dengan kawasan berair seperti biawak, buaya, memeran, burung, snowball dan ular. Okey, memeran tak kenal ni. Ni memeran. Okey. Kalau awak tengok dalam TV-TV ke apa ke, dia buat rumah daripada kayu kan, dia gigi kayu tu dia potong guna gigi dia. Okey. Lokasi paya air masin dan paya air tawar di negara-negara yang terpilih. Kalau awak tengok di sini, Malaysia, Thailand, Brazil, Australia. 4 negara ini, okey. Malaysia dulu. Hutan paya air tawar dulu ya. Tasik Bera, Dataran, Melundang. Paya air masin di Malaysia, Teluk Dahak Datu, Teluk Merudu, Kuala Gula. Thailand pula, hutan air tawarnya seperti Toh Dian, Lembah Menang Chopraya. Hutan paya air masin pula, wilayah Panengah, Pulau Pipi. Brazil, Patana Motogosi. Nak sebut susah. Hutan paya air tawar dia. Paya air masin dia, Pulau Sauwinti, Teluk Santos. Australia, Pulau hutan paya air tawar, Barman Forest, Kakadu National Park, Northern Territory. Okey, hutan paya air masin pula, Daintree River, Darwin Shore. Okey, seterusnya kita tengok tanah. Tanah. Ingat tak apa yang cakap tadi tanah ni? Tanah ni merupakan lapisan atas. Okey. Ciri-ciri tumbuhan okey. Tumbuh-tumbuhan semula jadi hidup subur di kawasan tanah mengikut kesesuaian ciri-ciri tumbuhan tersebut. Ialah setiap tanah yang berbeza, tumbuh-tumbuhan yang berbeza hidup. Tanah ialah lapisan paling atas permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik, bahan bukan organik. Bahan organik terhasil daripada proses perebutan sisa tumbuhan dan bangkai haiwan. Manakala bahan bukan organik terhasil daripada proses pemecahan batuan akibat tindakan luluh hawa. Apa pula luluh hawa ni, cikgu? Luluh hawa apa pula ni? Aduh, macam-macam luluh hawa. Okey, luluh hawa ni lebih kurang cerita dia macam ni. Panas lembab. Kan kita ada matahari, kita ada sejuk, tu panas lembab, hujan panas lembab, hujan lama-lama dia akan repuk dan pecah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, nanti itu cerita lain. Okey, setiap bahan yang mengalami proses perebutan dan pemecahan akan membentuk nutrien tanah yang subur dan membentuk humus dan garan galian. Komposisi bahan ini akan menentukan kesuburan tanah serta kesesuaiannya dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, kesuburan tanah dan kesesuaiannya dengan tumbuh-tumbuhan. Macam ni lah, senang cerita. Ni senang je, semua orang dah tahu kan. Durian. Awak tanam durian kat mana? Rauk Pahang, Gua Musang. Betul tak? Kawasan mana? Kawasan bukit kan? Kawasan bukit. Biasanya kawasan berbatu kapur. Kalau nak bagi kesuburan durian, kita ambil dolomite ataupun galian batu kapur tu, kita tabur sekitar bagi meningkatkan kesuburan durian. Terutamanya kawasan bukit kan. Cuba awak ambil durian tu, pergi tanah kawasan pantai. Ada tak nampak kawasan pantai ada pokok durian? Sesuai tak? Kalau ada pokok, adakah dia berbuah ataupun mengeluarkan hasil hidup segar seperti berada di kawasan tanah tinggi? Cuba fikir. Okey. Seterusnya, tanah Cenozoan di kawasan padan rumput hawa sederhana. Tanah Cenozoan merupakan tanah hitam yang terdapat di kawasan padan rumput yang mengalami iklim steep. Ini pun awak dah belajar masa tingkatan 2 rasanya. Iklim, jenis iklim. Sesuai untuk pertumbuhan rumput-rumput, bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan renek. Pada musim sejuk, tanah akan membeku menyebabkan rumput-rumput di kawasan steep ini mempunyai akar yang pendek. Contohnya, tumbuh-tumbuhan
bluestain grass, buffalo grass, rumput big bluestain grass, Swiss grass, feather grass, nak baca sendirilah yang ni, fingers, sagebrush. Okey, hidupan liar dia coyote, baby cat, tiger dan saiga antelope. Saiga antelope ni tak silap cikgu dia macam rusa lah kot, macam tu lah rasanya. Cikgu lupa dah. Kita tengok gambar dia. Okey, kalau coyote ni awak pernah tengok kan, cerita-cerita kan banyak ada coyote ni. Okey, tanah permafrost di kawasan hutan tundra. Tanah permafrost merupakan tanah beku disebabkan suhu yang sejuk melampau. Tanah permafrost adalah kurang subur, dengar tu. Sejuk dan beku sepanjang tahun menyebabkan hanya tumbuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi mampu hidup di kawasan ini. Contoh tumbuhan lichen, lumut, kulapai, willow, birch dan heath. Contoh hidupan liar beruang kutu, karibu, musang Arktik, arnat Arktik dan lemming. Dia boleh tengok dalam internet semua, ada semua binatang-binatang taik saja nama ni keluar ni. Okey. Ni lulu hawa tadi. Yang dia cakap betul tak betul, tengok. Glosori ni. Lulu hawa merupakan proses hakisan ataupun perpeluhan batu batang yang disebabkan oleh iklim setempat. Betul tak? Panas lembab, pecah lah. Tak percaya, senang je. Jangan cuba. Awak ambil air panas, letak dalam gelas. Air panas tu letak dalam gelas. Atau lepas tu terus letak dalam air sejuk. Pop, pecah kan gelas tu kan. Jangan buat. Ini hanya nak beritahu je, awak boleh tengok dalam internet. Okey. Tanah aridisol di kawasan gurun panas. Kawasan gurun panas ditutupi oleh tanah aridisol yang bermaksud tanah kering dan tandus. Hanya pokok tumbuh-tumbuhan yang mempunyai akar panjang untuk menyerap air dalam tanah saja mampu hidup di kawasan ini. Betul lah, kalau akar pendek-pendek, nak kawasan gurun macam mana nak sampai ke bawah tanah tu? Okey, nak cari air. Tanah pasir yang kering dan tandus menyukarkan pergerakan, menjadikan hidupan liar gurun panas kurang aktif, terutamanya pada siang hari. Yalah, awak macam mana kita nak gerak, haiwan sendiri pun tak boleh gerak dalam keadaan panas, dahaga semua kan. Okey, macam ni lah senang cerita. Awak masuk kat bilik awak tu, awak tutup kipas, tutup aircon, tutup pintu semua. Lepas tu, pada waktu tengah hari, apa awak rasa? 1 jam dah mula berpeluh-peluh. Itu nampak tak? Badan awak pun letih, awak berlakunya hidratan dan sebagainya. Okey. Tanah pasir yang kering dan tandus menyukarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar di gurun panas kurang aktif, terutamanya pada waktu siang. Contohnya tumbuhan, pokok kaktus, pokok akasia, pokok kurma. Contoh hidupan dia unta, rusa, musang dan tikus cebol. Ini tanah dia, nampak tak? Tanah kering kontang yang tiada air. Nampak? Awak patut bersyukur negara kita panas dan lembab sepanjang tahun. Hujan dia pula 2600 ml. Apa? Tengok, awak dia berada di negara yang amat bertuah. Okey, seterusnya. Tanah Latersol di kawasan hutan hujan tropika, hutan monsun tropika. Tekstur tanah Latersol adalah berbagai bentuk, sama ada berpasir, liat ataupun lembap serta berwarna merah ataupun kuning. Hutan hujan tropika, hutan monsun tropika tumbuh dengan padat, tinggi, mempunyai berbagai spesies dan tumbuh-tumbuhan. Keadaan ini menyebabkan kedua-dua hutan menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar, bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan, sama ada sebagai tempat tinggal ataupun mencari pelbagai sumber makanan. Contoh pokok ataupun tumbuhan, pokok jati, cedana, mahagani, zaitun, hidupan liar, gajah, harimau, beruang, kancil, ciplai. Awak boleh tengok sekitar awak, sekeliling awak tu, tengok hutan macam mana.
Okey. Seterusnya, tanah podzol di kawasan hutan konifer. Tanah podzol di kawasan hutan konifer. Tanah podzol nipis berasid beku. Tumbuhan tanah podzol berasid nipis beku. Berasid nipis beku. Okey. Tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan ini mempunyai akar yang pendek dan tidak menejah jauh ke dalam tanah. Tadi kat gurun tadi berakar panjang, yang sini berakar pendek. Okey, tanah podzol ini nipis dan beku di bawahnya telah memudahkan hidupan liar bergerak mencari makanan. Okey, pokok-pokok renek yang tumbuh di permukaan menjadi sumber makanan habitat hidupan liar di hutan konifer. Contohnya tumbuhan pokok pine, cedar, big, fig, spruce. Contoh hidupan liar moss, elk, ling, brown bear, Rimosebria. Okey. Tanah terra rosa macam lagu pula. Okey, di kawasan hutan Mediterranean. Tanah terra rosa merupakan campuran tanah liat dan pasir berwarna merah dan coklat kemerahan. Tanah terra rosa menggalakkan pertumbuhan hutan Mediterranean yang terdiri daripada hutan bangkuk dan juga hutan pokok tirus di kawasan tanah tinggi. Tanah ini sesuai untuk dijadikan habitat pelbagai jenis hidupan liar. Contoh tumbuh-tumbuhan rosemary, lavender, laurel dan pine. Contoh hidupan liar seperti serigala, rusa, landak dan helan. Ini tanah apa? Tanah terra rosa di hutan Mediterranean. Okey, iklim. Sabar. Sikit lagi. Sabar. Okey. Iklim gurun panas. Kita tengok iklim gurun panas dulu. Okey, nampak tak yang bulat-bulat tu? Iklim gurun panas. Kawasan gurun Arab yang terletak di iklim barat mengalami iklim gurun panas. Gurun Arab meliputi kawasan Jordan, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Yemen. Kita ataupun awak. Kita ni merujuk kepada semua. Awak semua. Boleh lah tu. Ingat tak masa tingkatan 2? Kita ada berapa ciri-ciri zon iklim? Ada berapa tu? Zon sejuk, sederhana sejuk, zon apa ni? Panas. Satu lagi apa? Fikir. Okey, angin. Kawasan gurun Arab panas dan kering sepanjang tahun kerana tiupan angin timuran yang bertiup dari kawasan kawasan darat adalah angin kering dan tidak membawa hujan. Hujan tahunan di gurun Arab adalah lebih kurang 250 ml. Nampak tak? Negara kita berapa cikgu cakap tadi? Tengoklah cikgu cakap tu. Berapa? 2600 ml. Yang ni 250. Abang nampak tak? Dia nak dapat hujan pun susah. Kita panas dan lembap semua tahun, hujan pun tiada masalah kan. Air pun banyak. Okey. Suhu. Min suhu di gurun Arab ni ialah 25 darjah Celsius. Okey. Pada waktu siang gurun Arab adalah tinggi suhunya, iaitu 32 hingga 36. Langit tidak berawan. Okey, langit tidak berawan. Itu salah satu sebab. Okey, itu sebabnya hujan sikit. Langit tidak berawang. Apa masalah dengan langit yang tidak berawang ni? Kalau awak tengok ke atas, awak kan berada di Malaysia kan. Cuba tengok ke atas. Tengok atas langit. Ada awang tak? Cari kawasan yang tak ada awang. Cuba cari. Cuba tengok ada tak kawasan yang tak ada awang. Nampak tak? Tengok sekarang. Ada? Tengok. Semua kawasan di Malaysia ni semua ada awang. Kat negara Arab, awak nak cari awan pun susah. Itu sebab dia cakap langit tidak berawan. Apa masalah dengan langit tidak berawan ni? Satu, jumlah hujan pun dah cakap tadi kan, kat atas tadi kan. Jumlah hujan dah sikit dah kat dia. 250. Nampak ni? Nampak tak? 250 mm. Kita 2600. Okey. Apa masalah dengan langit tidak berawan ni? Masalah dia, tengok sini. Kita, average suhu kita adalah sekata. Siang dengan malam tu hampir sekata.
Beza pun sikit saja, 2-3 macam tu je beza kita. Okey, tengok kat dia. Suhu pada waktu malam adalah lebih sejuk, iaitu 5 darjah Celsius. Tadi siang hari 32 hingga 36. Awak bayangkan, siang hari tiba-tiba panas, malam tiba-tiba sejuk. Kita malam dengan siang hampir sekata je. Okey. Julat suhu tahunan adalah antara 17 hingga 20. Tu beza dia. Apa maksudnya ni? Fikir, apa maksud julat suhu tahunan ni? Ingat, siang dan malam. Itu akan memberikan jawapan pada julat suhu tahunan ni. Okey. Ini binatang-binatang yang ada. Nampak? Macam awak tengok ni pelik ni. Tikus jaboy. Tengok. Oh, panjangnya tanduk. Apa ni? Musang. Kat negara kita lain musang dia, warna hitam tu. Okey, ini apa pula ni? Laba-laba. Negara kita pun ada laba-laba kan, tapi berbeza dia punya tempat. Okey, ini gazelle. Tu tanduk dia berbeza tu. Okey, ni apa? Tak kenal yang ni, kenalah awak. Unta. Okey. Ada lagi. Iklim monsun tropika, kawasan India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Kemboja. Angin dia, angin monsun lembat bertiup dari laut ke darat menyebabkan hujan berlakunya musim panas. Angin monsun kering bertiup dari darat ke laut menyebabkan musim kering yang nyata berlaku. Hujan tahunan adalah lebat, tapi taburannya tidak sekata, 1000 hingga 2000 saja. Ni dekat mana ni? Iklim apa ni? Tengok sekali lagi. Iklim monsun tropika sebelah kita je. Okey. Iklim mempunyai suhu 24 hingga 27 darjah Celsius sepanjang tahun. Nampak tak? Hampir dengan kita kan? Kat mana ni iklim monsun tropika ni? Ni tadi kita cakap tadi. Ni. Nampak tak? Iklim monsun tropika kat mana? India jauh sangat jago, dekat-dekat sikit. Sri Lanka jauh juga jago. Pakistan jauh juga jago. Bangladesh jauh juga jago. Filipina jauh juga kan. Myanmar jauh juga sikit-sikit. Thailand jauh juga. Jauh ke kepala. Tak ada gurau. Jauh taklah. Thailand ni sebelah je, jirang negara kita. Tengok peta. Cikgu tahu ramai yang tak ingat peta ni. Nak kena ni. Okey. Gurau-gurau Vietnam, Laos dan Kemboja. Okey. Ini Filipina, Myanmar, Laos, Vietnam, Kemboja ni apa? Negara apa ni? Dah belajar juga ni tingkatan 1 rasanya ni. Negara Asia apa? ASEAN. Okey. Ini semua monsun tropika. Tumbuhan dia hampir sama, tapi dia punya berbeza dah sikit lah. Hampir sama je dia punya bentuk dia. Okey. Ni pokok apa? Pokok buluh lah. Okey. Binatang ni, kita tengok binatang dia. Ciplai. Ni. Yang ni yang biasanya yang lawan dengan ular ni. Kalau awak tengok dalam video-video, ciplai ni dia akan lawan dengan ular-ular ni. Gagah ni, tengok. Ni burung murai. Biturung. Ni biturung ni, popular ni, biturung ni. Burung bangau. Burung bangau ni dekat zoo negara pun ada ni, banyak ni. Ada keramat ni kalau awak tengok. Okey. Harimau bintang ni, harimau bintang ni. Tengok badan dia tu, topuk-topuk tu. Okey. Biawak. Ni tak kenal biawak ni. Kalau awak cakap buaya ni ataupun cicak ni, lain Cicak pun lain, buaya pun lain. Ini biawak. Ada satu lagi biawak yang besar namanya biawak komodo. Monyet. Ni monyet. Tahu okey. Gajah ni kenalan ni, tak kenal tak tahu lah awak. Okey, iklim Siberia. Ni awak dah belajar dekat dua tu. Kat mana Siberia tu? Aduh, tanya lagi kat mana Siberia. Okey, ni. Iklim Siberia ni Kawasan iklim Siberia meliputi dua kawasan yang sangat luas di Asia dan Eropah. Di utara Asia, kawasan Siberia meliputi besar wilayah Rusia. Awak dah belajar dekat dua dulu, ingat tak? Rusia ada berapa iklim? 3 ke berapa? Tengok. Kalau rajin awak tengok buku teks balik. Okey. Manakala utara Eropah, iklim Siberia meliputi negara Poland dan Jerman. Okey.
Hujan. Jumlah hujan 500 mm. Tengok. Negara dia 500 mm. Tengok sini. Jiran kita tadi. Mana tadi? Ni. Jiran kita. Berapa hujan dia? Mana hujan dia? Tu. Ni. Jiran kita. 1000 hingga 2000. Kita 2600. Tengok tak? Banyak tak hujan kita? Kita paling banyak antara negara-negara lain. Okey. Dekat di iklim Siberia ni hanya 500 mm je, mililiter je. Okey, pada musim sejuk, kepasan turun dalam bentuk salji. Salji tak kena juga. Tengok YouTube lah, tak kena salji. Okey, iklim Siberia ni, angin barat daya di selatan Siberia membawa udara panas dari tengah Asia Tengah dan Timur Tengah. Suhu dia mengalami suhu kecil sikit ya. Okey. Kawasan beriklim Siberia mengalami musim panas yang pendek dan suhu 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Musim sejuk kawasan ini adalah antara 6 hingga 8 bulan dengan suhu antara negatif tu. Tengok balik-balik. Negatif 17 hingga negatif 5. Peti sejuk awak cuba tengok. Negatif berapa? Dia negatif 17 dengan negatif 5. Peti sejuk awak berapa agak? Dekat frozen tu. Okey. Musim bunga dan musim luruh adalah sangat singkat. Julak suhu tahunan adalah sangat besar, iaitu antara 30 darjah Celsius hingga 50 darjah Celsius. Memang besar lah, beza lah 30 hingga 50. Awak tengok musim panas dia 15 hingga 20. Musim sejuk dia negatif 17 hingga negatif 5. Tak jauh beza. Ni tumbuh-tumbuhan dia, pea merah, pepper, dahurians. Okey, binatang apa ni? Maiten. Lebih kurang macam musang kita kan. Okey, ming. Beruang kutub. Harimau Siberia. Harimau kita ada belam-belam oranye merah macam tu kan. Ini tengok musim Siberia. Okey. Hampir sama dengan kawasan salji lah. Ini apa ni? Siberian wolf. Okey. Link. Tadi kita ada tengok harimau bintang kan. Leopard. Okey, iklim Laurentia. Kawasan iklim Laurentia meliputi kawasan Kanada Timur, Timur Laut Amerika Syarikat, China Utara, Manchuria, Korea Utara, Jepun Utara serta Patagonia di Amerika Selatan. Hujan dia 500 hingga 1000. Okey, salji turun pada musim sejuk. Hujan lebih banyak pada musim panas. Min suhu dia 9 darjah hingga 17, min suhu tahunan dia. Pada musim panas, suhu adalah sederhana panas dan singkat antara 21 darjah Celsius hingga 26. Pada musim sejuk, suhu adalah sangat sejuk, iaitu negatif 6 hingga 10 darjah Celsius. Julak suhu tahunan adalah 20 hingga 30. Yang lebih sejuk tadi iklim mana? Siberia lah kan. Yang panas lagi iklim gunung panah. Okey. Ini Laurentia. Angin dia arus sejuk merendahkan suhu kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara dan kawasan Siberia. Angin monsun barat laut bertiup dari darat menyebabkan musim dingin adalah kering. Tumbuh-tumbuhan dia macam ni. Pokok maple, pokok fil. Nampak tak cantik kan? Pokok big, yellow big. Nampak tak? Semua tak cantik. Oh, kalau dapat pergi kat sini tengok yang ni. Oh, tengok gambar pun dah cantik. Bayangkan you kat tengah tu, cikgu ambil gambar. Memang viral lah, memang cantik lah. Oh, kena pula yang ni. Duduk awak kat bawah ni, kita buat kemah, berkelah kat sini. Memang syok lah pokok yellow bee ni. Okey. Seterusnya, contoh hidupan dia. Nampak tak itik tu? Budak. Beaver ni macam lebih kurang memerang tadi lah. Okey, Canadian lynx, Canadian goose. Wah, cantiknya ni. Northern flick. Chipmunk. Oh, ni chipmunk ni. Ada cerita kartun ni.
Okey, seterusnya apa ni? Sabar ni. Apa ni? Apa ni? Kucing. Penguin lah. Okey. Sebelum kita habis, cikgu nak awak tengok ini dulu. Sebagai rumusan imbas kembali ya. Jangan tutup lagi, sekejap lagi. Pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan, sumber jadi dan hidupan liar. Kita lihat dahulu faktor persekitaran fizikal mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan, sumber jadi dan hidupan liar, iaitu 4 perkara tadi yang kita belajar mula tadi: bentuk muka bumi, saliran, tanah, iklim. 4 perkara: bentuk muka bumi, saliran, tanah, iklim. Okey. Pengaruh bentuk muka bumi, saliran dan tanah terhadap jenis tumbuhan, sumber jadi dan hidupan liar. Bentuk muka bumi, kita ada tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut. Tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut. Saliran, bersaliran baik dengan bersaliran buruk. Bersaliran baik apa tadi? Bersaliran buruk apa tadi? Cuba ingat balik. Jenis tanah: Cenozoan, Permafrost, Aridisol, Latasol, Podsol, Terra Rosa. Okey. Pengaruh iklim terhadap jenis tumbuhan, sumber jadi dan hidupan liar. Apa ni kita belajar tadi? Baru je. Iklim apa tadi? Gurun panas, monsun tropika, Sebria, Laurentia. Okey. Boleh? Sabar. Sebelum kita tamatkan pembelajaran hari ini, cikgu nak awak fikir. Kita, dan cikgu cakap panjang-panjang tadi, kita ni berada di iklim apa? Apakah jenis hutang kita? Iklim cikgu cakap dah. Iklim apa? K depan dia. K, tu, li. Sambung sendiri. Lepas tu, hutan jenis apa negara kita? Malaysia ni lah. Okey. Jumpa lagi minggu hadapan. Terbaik.